ayat tauhid dalam salat dan kuduban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah taala wa taufiq pengajian tauhid sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna dan bilangannya banyak, tidak boleh ditetapkan hanya 13 atau 20 ataupun 99. Yang wajib ditetapkan adalah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, Maha Suci Allah beserta kekurangan. Hanya dalam ilmu Allah Ta'ala sahaja yang Maha mengetahui tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Maka kenapa umat Islam belajar 20 sifat Allah Ta'ala sahaja? Antara jawapannya, jumlah 20 sifat tersebut bukan bermaksud sifat Allah Ta'ala terhad keberadaan 20 sahaja. Buktinya, Imam As-Sanusi dalam kitab Umul Barahim berkata, maka sebahagian daripada apa yang wajib bagi Tuhan kita adalah 20 sifat. Aslam masih kita bagi. Maka sebahagian daripada apa yang wajib bagi Tuhan kita adalah 20 sifat. Ungkapan sebahagian yang ada pada ayat tadi. Sebahagian daripada apa yang wajib. Ungkapan sebahagian menunjukkan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala melebihi 20. Melebihi 20 sifat. Sebab kata yang wajib baca, yang wajib tahu pun bersifat. Maknanya banyak lagi sifat-sifat itu. Sebahagian dia. Menurut Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Hafizullah Rahimahullah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mensifatkan dirinya dengan sifat yang banyak. Tetapi perincian semua sifat tersebut terkandung dalam 20 sifat utama. Sifat Allah banyak, tapi bila ke-10 kita memahami bahawa semua sifat yang lain terkandung dalam 10 sifat utama. 20 sifat berisian kepada sifat-sifat, 20 sifat yang menggunakan kepala kepada mereka yang mewakili sifat-sifat yang lain. Ini menggunakan orang awam. Tujuan daripada 10 ini untuk menggunakan orang awam. Bagi mereka yang ahli tafsir, ahli hadis, tak perlulah disebut lagi, kerana mereka boleh mentafsir Al-Quran. Di situ saja mereka dapat mengenal Allah Ta'ala, menambahkan takwa iman mereka bila membaca Al-Quran. Meningkat iman. Orang yang beriman itu adalah ayat-ayat Allah dibacakan. Idza dzakara Allah zat iman. Kalau disebut nama Allah, ditambahlah iman mereka. Dikarenakan iman itu boleh meningkat dia baca Quran silakan. Tetapi tentu orang yang iman yang meningkat itu ada dibaca dengan memahami makna-makna Al-Quran. Ada pun kita tak fahami Al-Quran, membaca sahaja, tak lagi masuk dalam Allah. Ada titik ataupun halaqah, grup tadarus. Itu pun baca saja sekadar baca, tak ada tadabburkan Al-Quran. Benar Al-Quran tak. Ini mudah orang awam untuk mengenali Allah Ta'ala memiliki beberapa sifat terpilih berbanding sukar mengenalinya memiliki semua sifat-sifat terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang jumlahnya sama. Jadi cari Al-Quran, cari hadis, nama Allah yang sifat Allah terlampau banyak nama saya. Maka ulama mempunyai ilmu mendalam tentang Quran, tentang hadis, tentang usul dan sebagainya. Mereka telah keluarkan ada 20 sifat yang mana jika seorang itu memahaminya, maka telah akan itu daripada berceroboh dengan faham-faham yang sesat.
Contohnya, kita belajar sifat itu. Kita tahu sifat nafsiyah itu wujud, ada sifat nafsiyah. Kemudian sabiah, idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Kemudian sifat apa? Sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kenapa sifat ma'ani ini saya tulis sebab segi? Kerana nak memberitahu bahawa dia tak sama dengan yang saya tanda budak ni, lonjong, tak sama. Maksudnya apa? Sifat ma'ani ini sifat yang ada pada zat Allah. Jika Allah membuka singkap mata hati kita, pastilah kita akan melihat sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu dan semua masalah diri zat serta sifat itu. Baik, sekarang kita petik nama Allah yang Rahman, nama Rahman yang amat penyayang, pemurah. Ambil satu. Pemurahnya Allah Ta'ala itu pertama, yang memiliki sifat pemurah itu hidup ke mati? Setentulah hidup. Yang memiliki sifat pemurah itu berilmu ke tidak? Dan setentu berilmu. Yang memiliki sifat pemurah itu berkehendak, yang ditunjukkan kemurahan kepada hamba-Nya serta berkehendak. Yang memiliki sifat pemurah itu berkuasa tak? Tentu tak berkuasa tak kalimah Tuhan kan. Yang memiliki sifat pemurah itu melihat dunia berkata, tentulah takkanlah makhluknya itu sempurna, dia tidak cacat. Kita ambil pula sifat Jabbar. Nama Jabbar, nama Jabbar.
perkasa. Kohar mengatakan cabang perkasa. Yang memiliki perkasa itu hidup ke mati. Nama perkasa mesti dari itu. Yang memiliki sifat perkasa itu berilmu tidak. Tentu yang takkanlah orang hebat, jahil tak. Yang hebat, yang alim itu mesti mempunyai ilmu. Yang hebat, yang kuat itu saja ilmu. Yang dikatakan hebat itu, perkasa itu pun tak menghancurkan. Boleh. Waktu menghancurkan itu ada sifat kehendak atau betul menghancur. Tak bicara sifat kehendak. Macam mana cara hancurkan, itu kehendak Allah. Apabila dia kata yang maha perkasa sebenarnya menghancurkan satu itu kekuatan kuasa sendiri. Yang dikatakan maha perkasa itu boleh melihat tidak, boleh mendengar tidak, boleh berkata tidak. Sebab itu lah boleh. Nama perkasa pun buta, pekak, bisu pula mustahil. Ambil lagi sifat apa lagi? Nama Allah Subhanahu Ghani, maha kaya. Yang maha kaya itu hidup ke mati. Tentulah hidup. Sebab itu Allah tunjuk kekayaan dia dengan menjadikan sebahagian hamba-hamba itu kaya. Yang kaya itu punya ilmu tak? Tentulah dia tahu nak alihkan daripada kekayaan itu siapa. Mesti ada ilmu. Yang memiliki sifat kaya itu ada kehendak tak? Dia mesti tentu kehendak. Atas kehendak dia untuk memberi kaya pada hamba-Nya. Kuasa, tentulah kuasa boleh, dia boleh menjadikan hamba itu jadi kaya dengan kuasa dia, kehendak dia. Yang dikatakan maha kuasa itu, yang maha kaya itu, dia boleh melihat dengan kata, ya sudah tentulah boleh. Takkanlah kata maha kaya, tetapi kata maha kaya, maha hebat, tetapi dia pula ada buta, ternyata pekak, hudung, bisu, tak kaya itu. Orang kalau pekak ke buta di jalan, tak ada duit, tak ada tangan, dapat itu. Yang mana kaya pula? Yang memberi ke, yang beri. Jadi kesimpulannya, para paham semua penuh ni, ketiklah apa nama Allah sekalipun. InsyaAllah kita memahami. Latif. Nama Allah itu dia yang maha lembut. Setentunya maha lembut itu hidup. Atas kepada siapa dia tunjukkan kelembutannya. Setentu punya ilmu. Untuk apa dia buat demikian itu Allah Ta'ala. Setentu punya ilmu. Dan katakan maha lembut latif itu untuk menunjukkan kelembutan itu setentu melalui kehendak dan kuasa untuk kelembutan itu. Dan yang maha lembut itu tentulah melihat dengan kata-kata. Tak mungkin yang maha lembut itu bisu, pekak itu tidak. Jadi kesimpulannya ulama sebut beginilah, orang awam ini, orang awam dan lepaskan fardu ainnya, dapat duduk dalam keadaan dosa keterusan, diajarkan sifat qulub. Ini sistem pembelajaran makrifat, sistem pembelajaran untuk mengenal Allah, peringkat orang awam. Tetapi kita janganlah terus jadi awam. Sampai bila punya awam terus awam. Saya orang-orang ustaz bagi awam terus sampai mati. Tak, mesti ada peningkatan perubahan jiwa kita untuk kenal Allah Ta'ala. Allah itu tidak pernah melupakan kita. Pernah Allah lupakan kita? Tidak. Kita kalau lupakan anak binasa kan? Kita bapa, si suami, si ayah ni, kalau melupakan keluarga binasa, mati kelaparan, sakit terus, susah hidup dia. Kalau ayah tak tahu, lupa tentang anak. Apa tadi ayah sebut dengan bancuh. Dulu dia kata ayah yang berkawan ayah bancuh simen, buku punya lain pula dia bancuh. Orang-orang kena penyakit bancuh ini tak ingat suami, tak ingat anak isteri. Jadi kita ni kalau lupa
suami lupa, ketua atau lupa, family hancur, rosak. Allah Ta'ala tak pernah melupakan hambanya, walaupun hambanya betul-betul melupakan dirinya. Sebab itu hambanya lupa, hambanya lalai, hambanya bermaksiat, hambanya bermungkar, terus berjalan ke bumi ini, terempel terus dalam bentuk kata pakai tudung dan solat dan tidak. Nah, makan minum beres, kekayaan Allah beri. Ya, Allah tak pernah lupakan hamba. Cuma hanya sekadar ayat. Bila orang itu dalam memaksakan muka, itu tanda Allah menjauhinya manapa murka dengan dia marah. Bukan tak beritahu langsung, sebab Allah menangani hidup kita sama ada orang taat ataupun orang ingkar. Siapa yang menangani hidup kita, menguruskan hidup kita ni, yang jadi kita siapa? Allah Ta'ala. Sama ada hamba itu taat ataupun ingkar sekalipun. Orang yang bermaksiat ingkar, terus hidup makan minum mesti Allah Ta'ala. Allah menangani hidup mereka. Jelas, dari situlah kita ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ingin mengajar, mendidik masyarakat itu kepada kerja sifat berpuluh untuk memudahkan kefahaman. Cuma mungkinlah saya pun mendengar juga keluhan orang-orang awam itu, payah Ustaz belajar sifat berpuluh ini, tak faham payah. Ya, saya mengakui benda itu kerana apa? Bergantung kepada orang yang menyampaikan. Macam mana dia mengolah. Kalau masih menggunakan kata-kata ayat-ayat dalam kitab, habislah. Itu yang belajar untuk menyandar tu. Kalau Nabi Isyak tu, kalau kuliah dan itu menyandar tu, itu agak kadang bakal lebih doktor PhD Tauhid ke, usul dia agak bicara tu. Itu tak ramai itu 5 minit. Ini saya ingatkan nak terbang kan, kalau nak landing kan sikit-sikit ni dah lupa dia memang saya kenapa bahasa dia pakai bermula Allah Ta'ala itu, oh dia berkuasa Allah Ta'ala itu menandakan dia tidak lemah. Siapa? Kita pun pedih mata, tak tahu dia pun pedih mata kan, tak tahu tentang mana pedih mata kan, ada orang sembuh ciri orang tak pedih mata tu. Jadi kalau dah mengajar begitu memang orang begitu lah, bergantung pada pedih mata, kena ubah lah. Kalau dah lama duduk pondok, selalu baca kitab ikut usul gaya bahasa orang pondok, kita dah masuk pandang dan tukar gaya bahasa orang pandang. Sebab itu memang usul berdakwah. Saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Pernah seorang staf dalam sebuah syarikat kata, Ustaz bahasa Inggeris tak? Dia tak pandai rasanya. Saya yes, no, understand, okey lah, itu dah. Okey, cikgu, habis. Kalau boleh saya nak jemput Ustaz berkhutbah tempat saya, sebab kawasan rumah saya ni jadi orang luar semua betul semua masih Inggeris kita. Tak pandai. Tetapi sebenarnya orang yang dakwah yang mesra dan lebih berkesan bila kita masuk kampung itu lihat. Kalau nak berkokok, kita kokok sama-sama. Kalau nak mengemek, kita ngemek sama-sama. Kalau nak mengemuk, kita ngemuk sama-sama. Kalau nak masuk kampung Jawa, berceramah mengajar dalam bahasa Jawa, cepat mesra. Ya? Masuk ke Kelantan, Ustaz cakap Kelantan, kalau Ustaz turun Kelantan, cakap ke Kelantan, sedap Kelantan. Tapi kalau orang Ustaz Kelantan masuk ke Lumpur, siap. Kena pula bahasa tempat dekat seberang sana tu, bahasa tempat menggolong bahasa je. Kena pula yang kalau Ustaz tu datang dari mana tu, dia nak kata bunyi kedah pun ada, bunyi siang pun ada, bunyi perak pun ada, bunyi Terengganu, bunyi Nanjang pun ada. Yang sedang belah dengan Greek tu,
Dia tak sangat ke dalam sikit. Apa nama tak? Dia punya kedah pun ada, bunyi Kelantan pun ada, bunyi siam, macam siam pun ada juga. Kita kena oh, tak faham kan lah. Ada bahasa-bahasa unik itu mereka tak boleh faham. Jadi sebenarnya bukan salahnya apa pun, sebab orang Arab pun mereka belajar dan mereka boleh faham. Tetapi kita Arab itu terjemahkan bahasa Melayu pula diolah dengan bahasa pondok, maka penyampaian cara pondok, penyampaian cara bahasa lama, jadi kita payah faham. Lepas nak faham bila kita orang ramai baca tauhid itu, kena ustaz ada tadi memang siap lah, cik tiang lah, ya Dengan ustaz dan macam kena pula surau sebelah sana dah azan lah, kena tak surau kita ni kan, kita pun macam juga. Apa maknanya macam orang untuk ilmu kalau macam tu maknanya wahai ustaz cukuplah, berhenti dah selesai, itu maknanya. Jadi sekarang kita ini secara ilmiah info saja. Kita membetulkan kepahaman ketauhidan kita. Jadi belajar sebab untuk membersihkan pemikiran kita daripada sebarang khurafat syirik kepada Allah Ta'ala. Tetapi tauhid itu bukan di akal. Tauhid itu di sini, hati ini yang mengisahkan Allah itu di sini, bukan di sini. Tetapi langkah pertama ialah belajar dulu, fahamkan sini dulu, betul ke sini. Kalau sini kesalahpahaman itu kesalahan akidahnya, i'tiqadnya, betulkan akal dulu, belajar, sekarang bawa ke sini. Jadi kuliah-kuliah saya yang lalu untuk kalau diperhatikan, sebenarnya saya telah pun menghirik, membawa pemikiran tuan-tuan semua kepada tauhid zauqi, tauhid feeling, zauq. Kalau melakukan tauhid itu lebih dari dua, tauhid dua. Satu tauhid kitabi. Kenapa dia kitabi? Kerana diambil daripada kitab, buku. Info-info ilmu tauhid ada dalam itu. Kita belajar, kita fahamkan. Itu daripada kitabi. Ataupun tauhid akli. Kita belajar akli daripada akal. Jadi kita belajar untuk menentukan akal kita, meluruskan akal kita, jangan kesalah sangka, jangan salah faham. Jadi kita kenal Allah Ta'ala dengan akal, itu makrifat dalam akal. Tapi belum sempurna lagi ya, kita faham saja. Ataupun dipanggil nazari ini renungan, merenung, fikir, memahamkan kali itu. Sama dengan akli kita ini. Dan setelah kita ada proses belajar memahamkan akal kita tentang ketauhidan, tak cukup sekali itu, maka kita pergi yang kedua, yaitu tauhid zauqi. Zauqi feeling, merasakan. Sekarang kita bisa kita adalah kita solat tetapi tidak merasai wujudnya Allah. Itu masalah itu. Kalau tanya Allah ada, ya, akal jawab ada, memang ada. Sentiasa bersama kita, Allah bersama kita. Tapi kita solat tu tak merasai kebersamaan itu. Ada seorang itu beribadat rasa kebersamaan, dia telah pun memperolehi ma'iyatullah. Apa itu ma'iyah? Kebersamaan, rasa kebersamaan, ma'iyatullah, rasa kebersamaan bersama Allah. Jadi benar. Sebab itu kita berdiri di kita 4 perkara. Apa yang mengupas kita? Tasaddud. Waktu solat itu merasai hinanya diri. Kedua, istiqamah. Apa itu istiqamah?
menulis dengan si hamba, sifat menulis dengan hamba. Orang biasa menulis menghadap pada Allah itu belah daripada kita semuanya itu. Memang kita dah menghadap pada Allah. Kemudian yang ketiganya raghabatul fihi. Apa raghabatul fihi? Keinginan yang kuat inginkan Allah. Tak ada lain, inginkan Allah lah. Dan yang ketiga tawakkul, yakni bertawakal, berserah secara total kepada Allah. Ingat yang patut kita bawa perasaan menjiwai Allah. Inna diri menulisnya seorang fakir berserah kepada Allah Ta'ala, keinginan yang kuat dengan Allah. Kalau ini yang kita bawa, kita rasakan rasa gemetar, kita rasa takut, kita rasa malu sangat-sangat. Allah memberi kita dengan mana kita kecil hingga besar. Dalam kita taat, mungkar pun Allah beri yang sama juga. Ya? Betul Ustaz. Akhirnya kalau berenung, malu sangat-sangat. Sebab tidak heranlah ada setengah-tengah wali yang sudah berada di maqam kedudukan yang tinggi, malunya itu, sifat malunya itu dah terpuruk, dah habis malu dah dia. Mereka tidak lagi berdoa lepas solat. Nampak macam bercanggah dengan hadis Nabi. Dan hadis Nabi menyuruhkan hendaklah solat itu berdoa selepas solat. Kerana orang yang tak berdoa lepas solat sombong. Itu hadis itu bagusnya untuk kita, bukan untuk dia. Wali itu, betul wali itu untuk kita. Ada para wali ini yang telah memiliki tahap tepu mana yang teramat sangat itu segan nak berdoa. Kerana apa? Kerana mereka melihat Allah itu tidak pernah tidak memberi. Cuba renung sejenak. Ada dalam sesaat Allah tidak memberi. Nafas kita tidak memberi, kelipar mata tidak memberi, ya? Makan dapat rasa itu rezeki dan sebagainya tidak memberi. Namanya makanan yang dirasa, tetapi terasa macam-macam dirasa. Perut usus kita dapat proses makanan, darah mengalir, nadi bergerak, jantung berdegup. Dapat dinikmat bersama isteri, dapat dinikmat makan dan minum, dapat dinikmat itu konektor dengan mewahnya, rasa nikmat kan? Sebab apa? Yang mahalnya ada nama rasa terbang, bunyi bis, itu sedap. Tapi kita potong juga kan, siap-siap lah nak beli kampung tu, kalau jalan berdekur tu terbuat ini kita bawah nanti. Tapi kalau enak senyap, spring macam spring kan. Kalau kat highway tu naik posher sedap tu. Tapi kalau kancil bunyi dia lembut dah boleh efek sikit tu. Tapi laju kan. Tiba-tiba ada orang potong kita, dia bersikap betul. Orang tahu bersikap yang laju. Nampak? Jadi naik kita mewah, kalau sedap lagi tu kan? Kalau dapat sini baru rasa lain tu. Ada nikmat lain rasa. Baik. Dan kita nak sekarang ini bagaimana mohon kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma fa'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Memang kita mampu ya Allah. Di saat mana kita ingat Allah, sama kemana kita berzikir atau sama kita tasbih ataupun tidak, sama ada kita tengah makan, dalam kenderaan, dalam solat, luar solat, apa kata sekali ingat Allah, rasakan bahawa ketika itu Allah sudah ingat kita. Ketika mana kita rasa Allah sudah ingat kita, rasa bersyukurlah. Terima kasih Allah, bersyukur cepat. Sebab apa? Kaedahnya dari syakartum la'zidannakum. Engkau bersyukur pada nikmatku, pasti tambah nikmat itu bagimu. Bersyukur ketika mana Allah ingat kita, bersyukur cepat, Allah akan tambah lagi. Nanti setiap keadaan sentiasa dengan Allah.
dalam kita menghadapi musibah hidup kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, kucing, daun, pokok bunga jatuh ke rumah kita. Ada kita menghayati kita hidup ini, maka kita akan berdamai dengan semua Allah. Memaafkan, meridhai, sabar menyabari, selesai. Bahawa kita akan berakhlak dengan Rasulullah SAW. Orang yang sudah dipenuhi dengan akhlak Rasulullah SAW, itulah yang telah memiliki Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan ulah-ulah nur itu cahaya itu. Dah. Kita mungkin terpengaruh dengan cerita Arab kan. Cerita Arab yang mana? Cerita Arab yang kalau lakonan dia tutup kan, jadi dia bercahaya kan. Itu. Jadi kita pun terfikir-fikirlah nak berzikir itu muka bercahaya seperti itu. Tak payah susah-susah tentang dia. Untuk tutup lampu, untuk buka kawasan bercahaya muka itu nanti. Itulah. Dan risau saja. Allah bercahaya wajib ini rupanya pada masa itikaf kan, bila Ramadan itikaf lah. Jadi ada Allah ni tengok suka cerita Arab. Cerita Arab teringatlah muka Qadir Nabi, muka bercahaya. Qadir Wali muka bercahaya. Tongkat Wali muka bercahaya. Tengok ada kawan tu bersih tepi tiang mana bercahaya muka dia. Rupanya tengah wasiat dengan isteri. Isteri kata, bang, malam Jumaat balik dah bang. Dah lah minta hujan ni, balik kawan ni malam Jumaat. Nah, dia lupa bahawa tak dapat bunuh Israel di Gaza, balik rumah tikam lah. Itu balikan membunuh bunuh Israel Yahudi. Silakan hingga Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang apa? Kerana itu kan cerita tadi sifat hina diri, mengemis hamba, keinginan kuat untuk menggunakan Allah dan berserah pada Allah secara total itu bukan hanya dalam solat. Itu boleh bawa di luar solat. Sentiasa hina diri, sentiasa lumeh kepada Allah. Dan paham lumeh itu bawa tempoh seluruh pikiran lumeh, tak begitu. Sifat itu lumeh. Dia tak kisah tentang pakai baju semahal apa pun, kasut penubuhan telak ke apa semua tak kisah. Kereta besar, rumah besar, harta banyak tak kisah. Sebab bukan dilihat pada itu, tapi dilihat si kaya, zahirnya kaya, batinnya lagi kaya, berkaya zahir. Dia tak timbul masalah kalau nak kaya. Sebab orang yang kaya itu dah terjadi sifatnya ghani, sifat rahim Allah. Allah menyatakan dirinya kaya pada orang kaya. Allah menyatakan dirinya wahab, maha pemberi kepada orang yang suka memberi. Allah menzahirkan yang diri itu mungkin akhlak yang baik, maka dilihatkan ada orang yang bersifat akhlak yang baik. Semuanya cerita tentang Allah, bukan tentang kita. Justru itu sibukkan hati mengenal Allah, betulkan perkara, betulkan tujuan ibadah, dan betulkan perhatian. Allah rupanya bukan kita. Dapat datang salat jemaah, Allah yang memberi. Dapat asal khusyuk, Allah yang memberi. Faham tentang bicara kuliah ini, Allah yang memberi. Selesai. Kalau ada orang yang meneliti hati kita, Allah yang memberi. Mendidik kita supaya pulangkan kebaikan kepada Allah. Dan cara apa? Cara pulangkan itu memaafkan orang yang buat buruk dari kita, melalui apa musibah yang telah tertimbul pada kita. Sebenarnya musibah ini hanya bahasa syariat saja, nak menentukan positif negatif itu saja, baik buruk. Tetapi pada hakikat sebenarnya tak mungkin ada yang buruk jika datang dari pihak yang baik. Tidak mungkin ada yang buruk jika datang daripada yang maha baik Allah Ta'ala. Al-Asmaul Husna, pemilik nama-nama yang baik, takkan mungkin buruk. Justru itu kita faham di sini, baik yang mendatang itu rahmah, kasih sayang Allah, buruk yang mendatang itu hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala.
betapa bijaknya Allah Ta'ala. Nah, apabila kita bergerak dengan langkah setapak itu, kita pun tentu dosa-dosa kita. Tapi Allah ingat dosa kita, Dia ampunkan dosa kita, walaupun kita sendiri pun dah lupa dosa kita. Kerana dosa-dosa itu boleh terhilang, boleh terhapus dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Walaupun hamba lah lupa dan terampun, pun Allah diampunkan. Kerana Allah itu Maha Pengampun. Sebelum dicipta mana makhluk dalam bumi ini pun tidak ada. Hatta Nabi Muhammad pun tidak diwujudkan lagi. Tidak ada setengah penciptaan langit dan bumi, aras, qalam, lauh mahfuz, tidak ada. Yang hanya ada Allah sahaja. Allah telah pun memiliki sifat Ghafur, Maha Pengampun. Itu menandakan bahawa Allah Ta'ala sudah siap sedia untuk mengampunkan kepada hamba-hambanya yang bakal buat dosa, sama ada diingat atau teringat, bersiap sedia untuk mengampunkannya. Maka itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini memudahkan orang awam untuk kenal Allah Ta'ala menulis beberapa sifat terpilih berbanding sukar mengenalinya menulis semua sifat-sifat terkandung dalam Al-Quran. Jadi ulama tolong bantu orang awam dipilihkan nama-nama Allah dan kita belajar betul. Dah faham Al-Quran itu insya-Allah akan faham sendiri mengenai hiaskan saja. Menulis semua sifat terkandung dalam Al-Quran hadis yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau kenal sifat 20 itu tidak sikit. Belajar apa? Belajar tauhid. Apa nama tauhid belajar tu? Belajar sifat 20. Oh, 20. Kira kalau satu hari satu memaklum 2 hari habis saja. Habislah. Tapi kalau ditanya, sifat apa tu? Belajar sifat 25 juta sifat Allah. 25 juta sifat Allah dalam belajar. Dia belajar dengan 25 juta kalau tak jadi tegas. Banyak sangat 25 juta ni berapa tahun nak habis belajar kitab ni. Jadi tidak masuk seekor sebut saja dulu. Nanti kamu faham dah semua 25 juta nama Allah kalau ada. Yang penting faham baca. Jadi muka surat seterusnya, muka surat 6 ini sabta pertemindan yang boleh kita memahami secara mudah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, nasihat hikmah, cuma semua tak ada masalah. Lepas tu contohnya muka surat seterusnya, surat 7, itu semua dalil-dalil dalam Al-Quran. Bermakna bukan apa saja ilmu tidak ada dalil, ya? Kita dari surat 10 ni ada dalil, itu Al-Quran sebut tu. Semua tu Al-Quran. Tuan-tuan kalau rajin sikit seminggu hafal satu dalil pun tak apa. Jangan hafal ini. Wal awwal wal akhir. Baca 10 kali. Wal awwal wal akhir. Wal awwal wal akhir. Wal awwal 10 kali memang. Banyak. Wal awwal wal akhir. Wal awwal wal akhir. Bawa 3-4 kali sangkut. Wallahu ahad. Wallahu ahad. Dia bagi 10 kali. Wal awal wal akhir, wal awal wal akhir, wal akhir wal akhir. Jangan lupa. Wal awal wal akhir, wal akhir. Dapat 7 dah. Wal awal wal akhir, dunia wal akhirah, dunia wal akhirah, dunia wal akhirah. Memang lain. Wal awal wal akhir. Tengok 10, jangan tengok 10. Tengok 10. Agak berapa minit untuk lebih masa. Pendek dia je tu. Tiga ayat, tiga kalimah. Buat al-awwalu wal-akhir. Terpejam tengok, yang tengok seminggu. Nanti masuk minggu kedua pula. Wajab kau wajib memberikan jalan kau, wajib kau memberikan kau. Baca ulang 10 kali. Tak tengok 10 kali, tengok 10 kali, tak tengok 10 kali. Bulan-bulan lagi begitu. Tengok, tak tengok, tengok, tak tengok, tengok, tak tengok, tengok, tak tengok. Pagi. Besok itu juga tengok, tak tengok, tengok, tak tengok. Lancar saja dah. Sampai seminggu. Masuk minggu dah dapat 2 ayat. Ya. Nombor 2 Ustaz. Ya. Ayat 7 tu kan surah apa tu? Surah Al-Hadid. Nombor 2 ni. Wal-Qaf, wajib kata jalan wal-Qaf. Surah Hadid tu.
Kita tanya Syekh Google dulu Syekh Google tu semua hafal. Kalau tanya bab masak pun jawab tu. Surah itu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Catatlah sedikit surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Wa yaqulu kata jalal surah Ar-Rahman ayat 7. Untuk ayat 7. Jadi apa kan? Masuk ini ketiga pula dia sekali Syekh Muhammad Basir ulang kali ya. Ada ayat-ayat dalam mudah Allah itu wadariyah itu mudah itu dah bermudah lagi hafal tu. Bermakna tujuan kita perlu memulai 17 minggu sahaja. Kalau satu minggu sekali satu ayat, satu minggu satu ayat, 17 minggu lah. Minta maaf, 13 minggu. Kita hanya 13 minggu, satu hari satu ayat, satu minggu satu ayat, satu minggu satu ayat, baru 13 kali, 13 minggu. Sebab apa juga tak 20 kerana dalil untuk 20 sifat maknawiyah itu sama dengan dalil sifat ma'ani. 13 minggu tak aman. Tak apalah, ambil satu bulan satu ayat cukup kan? Satu ayat kalau satu bulan satu ayat berapa bulan? 13 bulan. 3 bulan setahun sebulan lah. Masalah sekarang ni tuan-tuan kita berapa tahun lah? 80 tahun, 20 tahun setiap balik. Beginilah, tak boleh tak setahun satu ayat? Boleh. Kalau hafal bermakna mungkin 3 tahun. Nah, kalau tuan-tuan masih hidup panjang 3 tahun, insyaAllah lah dalam 3 ayat itu. Dan yang kena tenang ni, aku pun sempur juga ni. Orang boleh tahan juga, tinggal puasa juga ni. Ambillah satu hari satu ayat, 13 hari khatam. Dan manjakan sangat dia nak kita ni kan. Yang kita pun manja-manjakan, nanti dah akan bertemu dan tak dapat juga. Tapi hafal dengan makna, saya rasa satu minggu satu ayat dengan makna tu kira InsyaAllah akan datang kita masuk muka 10. Adalah muka 10 10 tentang tuntutan untuk khusyuk. Kita perlu merasakan bahawa walaupun sebab ada khilaf ulama kan tentang khusyuknya sunat dan wajib. Imam Ghazali kata wajib, Imam Nawawi kata sunat. Jadi kita ni pula kalau kata wajib macam tak sah banyak sebenarnya kita ni. Kalau kata sunat pula kita pun tak sunat pula, tak apalah sunat je lah. Jadi begitu pula semua salah. Jadi kita perlu rasa bahawa pentingnya untuk khusyuk itu. Jika tidak khusyuk, tidak berusaha sebab ada hukum kata sunat. Tetapi tidak berusaha untuk khusyuk itu tidak berusaha. Kerana apa? Orang yang tidak berusaha untuk khusyuk bermakna dia sudah bersedia untuk melupakan Allah. Dan pada kata lain, ya Allah, bye-bye. Dulu ayat-ayat itulah kita dengan Allah Ta'ala. Jangan cakap begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Dia perlu ada usaha untuk khusyuk. Ingatkan ada 4 perkara yang kita bawa. Tazallul, rasa sendiri waktu solat tadi. Keduanya istiqah, mengebih si fakir, sifat mengebih si fakir. Dan ketiganya raqbatun fihi, keinginan yang kuat dengan Allah. Dan keempatnya tawakul, yang bertawakal mesrah kepada Allah secara spontan, bukan sebuah sebab. والله أعلم بالصواب. إن شاء الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أن نحبه وارزقنا اتباعه وأن نرضى ونطلب شرعه. اللهم أعوذ من علمك وارزق منا إن شاء وأمن أنت اللهم فقهنا في الدين وأنت رحمتك يا راحم الفاتحة.